Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Armilawani binti Abdullah bernombor matrik 274781. Hari ini saya akan membincangkan tentang teori komunikasi interpersonal di bawah teori pendekatan interaksi atau interaction approach. Teori komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi yang menjadi subjek paling popular dalam kajian komunikasi. Komunikasi ini mengkaji bagaimana individu bercakap dengan individu lain dalam hubungan, mengapa mereka memilih mesej yang mereka pilih dan kesan mesej tersebut pada hubungan setiap individu. Pelbagai teori komunikasi interpersonal berjaya dirumuskan dan telah diperkenalkan kepada umum oleh penyelidik. Penyelidik atau pakar telah menghasilkan sejumlah konsep komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses interaksi antara dua orang yang dilakukan secara bersemuka atau melalui media massa. Komunikasi interpersonal yang berlaku banyak bergantung pada hubungan antara dua individu, persamaan status, persekitaran sosio-budaya di mana komunikasi berlaku dan sebagainya. Seterusnya, kita beralih kepada tujuan atau kepentingan komunikasi interpersonal. Yang pertama, di mana dengan teori komunikasi interpersonal, kita dapat menyatakan perhatian kita kepada orang lain di samping kita dapat mencari diri kita yang sebenar. Selain itu, kita juga dapat membina dan mengekalkan hubungan yang harmoni kerana ianya dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Teori pendekatan interaksi atau interaction approach menurut Paul Watzlawick 1967, ianya merupakan teori di mana manusia memahami proses pembentukan dan pengekalan hubungan interpersonal. Ianya juga dikenali sebagai interaksi sosial. Sosiologi memfokuskan bahawa manusia berperilaku berbeza ketika mereka berada dalam kelompok. Ketika bersendirian, manusia berperilaku berbeza daripada saat di mana mereka berada pada sekitar orang lain. Kelompok sosial memiliki serangkaian perilaku dan sikap unik yang tersendiri. Hal-hal tersebut terangkum dalam teori interaksi sosial yang melihat pola tindakan dan reaksi individu dalam berhadapan orang lain. Menurut teori interaksi sosial, perilaku sosial masyarakat ditentukan oleh tekanan sosial yang dihadapi. Sebagai contoh, perilaku diciptakan salah satunya sebagai respon terhadap apa yang berlaku di sekitarnya, khususnya kelompok sosial. Cara manusia berinteraksi dalam masyarakat dapat menentukan perilaku manusia tersebut. George Simmel menyatakan bahawa masyarakat muncul di mana sejumlah orang melakukan interaksi dan membentuk kesatuan sama ada bersifat sementara maupun kekal. Menurut Simmel, masyarakat dapat terbentuk kerana adanya interaksi, bukan dalam kelompok orang yang hanya diam sahaja. Melalui interaksi dua hala, individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan di sinilah di mana masyarakat mula muncul. Jika individu-individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu sama lain, maka terbentuklah suatu masyarakat. Demikianlah ulasan singkat tentang teori komunikasi interpersonal dan pendekatan interaksi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan kepada semua. Terima kasih.